Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pakatan Harapan selamatkan tabung haji. Bersorak para walaun dan macai bahawa tabung haji mencatatkan prestasi memberangsangkan dengan keuntungan sebanyak 2.46 bilion ringgit. Ini setelah melihat kadar agihan tabung haji 2021 kepada 8.4 juta pendepositnya adalah sebanyak 3.1%, iaitu sama dengan kadar agihan pada 2020. Rekod yang amat baik ini sudah tentu tidak akan tercapai jika tidak berkat usaha mantan Menteri YB Senator Datuk Dr. Zulkifli yang kini disambung YB Menteri Senator Datuk Idris Ahmad serta Timbalan Menteri YB Datuk Ustaz Ahmad Marzuk yang telah menyusun atur beberapa langkah penting dalam hala tuju baharu tabung haji. Tulis penyokong PAS yang menggunakan nama Profesional Istiqomah. Tulisan Profesional Istiqomah ini turut disiarkan di Harkah Daily pada 25 Februari 2022. Jom kita teliti dakwaan kononnya prestasi baik tabung haji adalah atas usaha dua menteri dan seorang timbalan menteri agama berkenaan. Untuk rekod, Datuk Idris Ahmad hanya mula menjawat jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 27 Ogos 2021. Takkan dalam 4 bulan, iaitu dari September hingga 31 Disember 2021, beliau sudah mengangkat prestasi tabung haji yang dikatakan memberangsangkan. Profesional Istiqomah merujuk kepada pembinaan rangkaian digital Tijari BIS sebagai antara langkah yang memberi impak besar kepada penstrukturan tabung haji. Pengenalan Tijari BIS. Tijari BIS adalah sistem baharu dalam tabung haji yang berfungsi memudahkan urusan pendeposit apabila urusan pemotongan gaji secara atas digital. Segala urusan potongan gaji oleh pendeposit sebelum ini memakan masa yang amat panjang. Pengenalan Tijari BIS ini memberi nilai tambah dalam penggunaan teknologi digital bagi pengurusan transaksi di tabung haji. Katanya, syabas tabung haji turut serta dalam revolusi industri 4.0. Namun untuk makluman, sistem Tijari bukan hasil cetusan pemikiran menteri-menteri di zaman pentadbiran Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional. Menurut laman rasmi Tijari yang boleh dibaca oleh semua pelayar internet, Tijari adalah sebuah rangkaian perkhidmatan digital tabung haji yang mula beroperasi pada Rabu 5 Februari 2020. Ia merupakan platform dalam talian bagi perkhidmatan yang disediakan oleh tabung haji seperti semakan akaun, mencetak penyata akaun, pindahan wang, perkhidmatan haji dan kelab Toha secara dalam talian kepada pelanggan tabung haji. Maknanya, ia dibina lama sebelum tarikh mula beroperasi pada 5 Februari di era pentadbiran Pakatan Harapan dan sebelum langkah Sheraton pada 24 Februari 2020. Profesional Istiqomah juga dilihat memuji Idris kerana memberi jaminan bahawa langkah menjual aset-aset tabung haji yang digerakkan SPV oleh pentadbiran dahulu telah dihentikan. Antara aset yang berjaya dihalang daripada dijual termasuklah 4 hotel di lokasi strategik yang ingin dipindah milik serta 6,000 hektar ladang kelapa sawit milik anak syarikat tabung haji. Begitulah sebahagian usaha pihak menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dalam menjaga kedudukan aset ummah tabung haji. Inilah manifestasi apabila amanah dijalankan sebaik-baiknya, tegas penulis tersebut. Kadar agihan tabung haji 2021 sebanyak 3.1%, manakala prestasi ketika masih di bawah Pakatan Harapan ialah 3.05%. Semasa saya di tabung haji tak pernah rugi. Kadar bayaran keuntungan tahun ini sama dengan bayaran tahun 2020, kata bekas Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Datuk Nik Muhammad Hashuddin Yusof ketika dihubungi Jom Channel. Mengulas mengenai penubuhan SPV, Hashuddin berkata, kalau tak adakan SPV itu, sampai hari ini tabung haji tak boleh agihkan keuntungan. Pemimpin PAS dan UMNO berteriak bahawa aset tabung haji dijual kepada bukan Islam. Satu tomahan yang dinafikan oleh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin di Dewan Rakyat pada 14 Julai 2020.
Kedudukan terkini aset tabung haji pada 30 Jun 2020 seperti diumumkan dalam laporan prestasi tabung haji setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji, aset-aset yang kurang berdaya saing sudah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV iaitu Urus Harta Jamaah Sendirian Berhad UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Oleh itu, tabung haji tidak dikawal oleh orang bukan Islam, katanya. Pada era pentadbiran Perikatan Nasional, Barisan Nasional, tabung haji tidak menanggung subsidi untuk jemaah haji disebabkan pandemik COVID-19. Kalau memberansangkan, sepatutnya kadar bayaran keuntungan jauh lebih tinggi berbanding tahun 2020 atau tahun 2019. Ikut dialah, dia akan jawab dengan Allah jika tindakan itu merugikan kerajaan, tegas Hashyuddin ketika ditanya mengenai kenyataan Idris berhubung aset tabung haji. Benar, pemimpin akan jawab dengan Allah jika tindakan mereka merugikan kerajaan yang kemudian akan menimbulkan kezaliman kepada rakyat. Justru, apa yang memberansangkan? Nak memuji pun agak-agaklah. Yang selamatkan tabung haji ialah Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof bersama pasukan pengurusan tabung haji ketika itu. Beliau bertindak bukan atas keinginan meraih populariti atau kepentingan politik tetapi demi pendeposit tabung haji. Walk the talk, kata pepatah Inggeris. Cakap mesti serupa bikin. Tak malu ke mengambil kredit di atas usaha orang lain?